Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Surat 142 ayat 114. Surat 142 ayat 114 daripada surah Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق منزل tanwin bertemu dengan mim. Lepas tu atas mim tu ada syaddah. Kena ada dengung. Jangan kalut. Ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا مبدل لكلماته
Wa in tuti' aktsar saya dengar. Saya tengah baca, saya dengar ada orang baca, saya duk ingat kata saya baca silap. Itu bila saya baca jangan duk bunyi. Bila bunyi saya duk ingat kata ada orang tegur saya. Tapi saya baca betul dah, betul dah. Janganlah duk kacau. Allahu akbar, astaghfirullah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون kita naik kapal sama-sama ni, kita beragak-agak jagalah. Jangan duk kalau nak pergi dulu, kita duduk sekapai kan. Cuba maintain. Orang putih kita maintain. Mana cuba orang kata apa tengok kalau pasal kita terlajak sangat kita tarik. Tapi sahih dah kalau hak pergi dulu tu sahih dah tinggal benar. Kan? Masa kita ramai-ramai kan. Kita konvoi ni orang ni. Ramai-ramai kan. Rumah dah dia tinggal, dia tak dengung ataupun dia tinggal mat. Kan? Banyak tinggal mat lah. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi. وهو أعلم بالمهتدين Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah tadi lah ni Muhammad. Kisah tadi kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah semayang. Bila semayang dia terberhenti baca dalam semayang itu. Kemudian lepas pada semayang dia beradak pada sahabat, dia kata mali unazi'. Dia kata apa? Mali unazi'. Kata pasal apa aku jadi celaru? Lepas tu dia tanya. Kan dia tanya pada sahabat, hal qara'a ahadun min wara'i? Adakah siapa dia baca tadi waktu aku baca? Okey tadi itu. Ada tak siapa baca di waktu aku baca? Kan? Kata la taf'alu, jangan. Dalam Quran pun Allah tegur dalam surah Kiamat. Allah kata apa? Ayat kita baca tadi lah semayang tadi. Ayat kita baca lah semayang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi SAW bila Jibril mari waktu turun wahyu baca pada Quran, kan? Dia jadi kalut. Allah tegur. Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kalau kamu duk kalut turut Jibril baca tadi ni lita'jala bih, supaya kamu dapat segera. Kan takut tak ada lagi. Kan dia pun turut. Jadi kaedah kita mengaji ni, bila ketua kita baca, kita kena kita dengar elok, parti elok kita tengok parti. Jangan kita sebut bila sebab konsep dia manusia ni Allah Taala tak jadikan dia. Dia boleh buat
dalam satu masa tu dah benda. Dalam surah Al-Ahzab Allah kata ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Taala tak jadikan seseorang itu memiliki dua jiwa. Maknanya dalam masa yang sama tu dia boleh buat dua kerja. Dia baca, dia mendengar tak boleh. Sama ada dia membaca ataupun dia mendengar. Dan kaedah kita mengaji macam ramai-ramai ni, maknanya bila kepala tu baca kita kena dengar dan perhati. Kemudian bila dah habis baru masalah tadi ni kadang-kadang ni kan boleh berhenti aksar, jadi ustaz berhenti aksar tak sambung tu tak ustaz boleh berhenti tak Paman nak bagi alasan tu tak pakai alasan ustaz tentulah tak boleh. anak murid nak ikut tunggu Tak. Saya terkejut tadi ni, berhenti terkejut. saya pun terkejut jawab Pasal waktu tu nak naik. Waktu nak naik tu, nak terah tu. Orang bakar. Tak kena taman ni. Tak apa. Paman nak buat alasan apa buat bila. Tak. Wa in tuti' aksar dia tak boleh berhenti tang tu. Tang tu tak boleh berhenti. Wa in tuti' aksar ayat tak sempurna. Tak boleh berhenti situ. Paman ambil dalil mana kita boleh berhenti situ? tak ambil dalil Ya. saya ustaz berhenti Tak. Saya abang alasan saya berhenti pasal apa? Pasal terkejut. Saya berhenti pasal terkejut. Bukan saja nak berhenti tak? Okey. Afa ghairallahi abtaghi hakaman. Allahu akbar. Ini masih lagi dialog dan juga muwajahah Nabi SAW terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang yang menentang agama. Dia kata, adakah aku nak menuntut hukum selain daripada Allah? Afa hukmal jahiliyyati yabghun, dalam ayat yang lain. Allah kata afa hukmal jahiliyyati yabghun, adakah hukuman orang-orang jahil itu yang mereka tuntut? Adakah mereka duk cari hukum hakam daripada orang jahil? Wa man ahsanu hukman, siapa lagi yang lebih baik hukumannya daripada Allah? Sini pun Allah kata itu, afa ghairallahi abtaghi hakaman, adakah selain daripada Allah aku nak mencari hukum, makna keputusan perbalahan di antara aku dengan kamu tu, adakah aku nak dengar orang lain? No way. Apa maksud dia? Maksud dia dalam apa-apa masalah pun bila berlaku perbalahan, hukuman yang terbaik daripada Allah dan Rasul. Kita kena rujuk di situ. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu bertelaga, berbalah dalam mana-mana masalah pun di antara kamu, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Itu in kuntum tu'minuna billah, kalaulah kamu itu betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dalam apa jua keadaan pun. Sedangkan Allah kata wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Sedangkan dia, yakni Allah lah yang telah menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran mufassala, sebagai apa? Pemisah di antara yang betul dengan yang tidak betul, sebagai penjelasan. Mufassala tu ada ulama tafsir dia sebut sebagai apa dah? Keputusan yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Mufassala maknanya secara terang. Allah Ta'ala dah turun ayat Al-Quran terang dah. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis disebut apa dah? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu pun jelas semua, kan? Walladzina betul, sebab itulah Allah kata di sini, kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata, adakah aku, hai Muhammad, kata kepada mereka, adakah aku nak menuntut hukum selain daripada hukum Allah? Adakah aku nak menuntut mencari keputusan selain daripada keputusan Allah dalam masalah-masalah yang sebelum ni lah? Masalah Tuhan, ketuhanan, nak sembah siapa apa semua tu. Adakah aku nak turut apa? Lepas suruh Nabi sembah Tuhan mereka 2-3 hari, kemudian kami mereka pun sembah Tuhan Nabi pula, sembah Allah pula, kan? Betul lah kali mu'tamadnya pada mufassalah Allah Ta'ala buat hukum dia, lakum
dinukum waliyadin. Hampa punya pasal, aku punya pasal. Tak mau kacau. Kan? Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Orang yang Allah Taala telah pernah beri kepada mereka itu kitab, orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, ataupun disebut sebagai ahlul kitab, ya'lamuna, mereka mengetahui annahu, bahwasanya Al-Quran itu munazzalun min rabbik, adalah sebuah kitab yang memang turun daripada Tuhan engkau, bil haq, dengan sebenarnya. Dalam ayat yang lain ada Allah Ta'ala sebut, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika laqad ja'aka al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Lebih kurang macam ayat sini. Kata, kalaulah kamu rasa syak terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad ni, kan, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab, tanyalah orang yang telah membaca kitab Taurat ke, Injil ke, Zabur, tanya mereka min qablik, sebelum daripada kamu, orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, orang apa dia ke, Bani Israel ke, laqad ja'akal haqqu min rabb, sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu, fala takunanna minal mumtarin, maka oleh kerana itu janganlah kamu masuk di kalangan orang yang ada keraguan terhadap kitab yang diturunkan kepada kamu. Ada ayat lain, no? Sebab itulah lepas pada turun ayat tu, Nabi SAW jawab, Nabi kata, la asyukku wa la as'al, aku tak ada lagi keraguan dan aku tak mau lagi nak tanya. Tak mau nak tanya. Aku bila turun ayat, bila turun wahyu, aku akan terima dan beriman. Dan begitulah hendaknya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang hukuman daripada Allah, kita tidak ada lagi pertikaian, tak ada syak, tak ada ragu-ragu, terus kita terima, beriman, beramal. Lepas tu Allah kata juga di sini, fala takunanna minal mumtarin, macam ayat tadi juga. Maka oleh kerana itu jangan sekali-kali kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang ragu-ragu untuk menerima kebenaran Al-Quran. Sebab itu Nabi SAW menegaskan, aku tinggalkan kepada kamu dua benda, kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang dengannya, iaitulah kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan hukuman yang Allah Ta'ala turunkan daripada Al-Quran, sama ada daripada dalam Al-Quran ataupun hadis, Allah kata apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Itu keputusan yang Allah buat, hukuman yang Allah buat itu adalah keputusan yang mu'tamad. Tammat, selesai dah. Dalam hadis yang lain kata rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pen yang menulis hukum hakam Allah Ta'ala, yang menulis takdir manusia itu telah diangkat. Kan? Pen. Allah Ta'ala jadikan pen, kemudian Allah Ta'ala katakan kepada pen, uktub. Dalam Quran kata nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui maknanya, dan pen dan apa yang ditulisnya. Allah Ta'ala jadikan pen mula-mula sekali. Allah jadikan pen, kemudian Allah kata apa? Uktub, tulis. Pen itu tulis. Tulis apa? Segala-gala yang akan berlaku. Semua ditulis. Kemudian habis semua, dah tulis habis semua dah selesai, maka pen itu diangkat. Rufi'atil aqlam, Nabi kata, diangkat pen tu, wa juffatis suhuf, dan yang ditulis itu pun dah kering dah buat dia. Mana apa dia? La mubaddila li kalimati, tidak ada lagi pertukaran pada kalimah yang Allah Ta'ala tulis. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan kalimahnya, telah tamatkan kalimahnya, telah habis kalimahnya, dah habis dah apa benda keputusan Allah Ta'ala, habis dah secara benar. Wa adlah, secara tepat, adil, mana tidak menzalimi siapa-siapa pun. Apa yang Allah Ta'ala hukum, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, itu semuanya tepat, benar dan adil. Tak ada pun menzalimi siapa-siapa pun. Karena innallaha la yadhlimu mithqala dharrah, Allah Ta'ala tidak menzalimi walaupun satu sekecil-kecil benda. La mubaddila li kalimati, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi pertukaran pada kalimah-kalimah Allah. Tak boleh siapa nak ubah dah.
Apa yang Allah Ta'ala dah takdirkan, begitulah dia. Kenapa? Kerana sifat Allah yang Maha Kuasa pada Allah mengetahui benda yang telah berlaku, Allah mengetahui benda yang sedang berlaku, Allah mengetahui benda yang akan berlaku, dan Allah mengetahui benda yang tidak berlaku, kalau berlaku bagaimana ia berlaku, semuanya dalam pengetahuan Allah. Wa huwas samiul alim. Allah mendengar bisikan-bisikan hati kita. Al-alim. Allah mendengar semua percakapan kita, hatta bisikan-bisikan hati kita pun Allah mendengar. Al-alim, dan maha bijaksana terhadap benda segala-galanya yang berlaku kepada makhluk. Kemudian Allah menegaskan di sini, apabila dah Allah buat satu ketetapan, kan, maka kita turutlah ketetapan itu. Jangan kita duk turut yang lain. Kalau kita turut yang lain jadi lagu mana? Allah kata wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kamu duk ikut, kalau kamu duk turut, kalau kamu duk dengar kebanyakan manusia, kalau kamu duk dengar orang ramai, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu, mereka akan memesongkan kamu daripada jalan Allah. Memang dunia lah ni banyaknya orang kira orang ramai. Tak boleh lah orang ramai kenal aku ni. Kalau kita buat, kita bercanggah dengan orang ramai, orang tak mau berkawan dengan kita. Tidak mana? Kita kena turut orang ramai. Allah kata apa? Kalau kamu turut orang ramai, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kenapa? Kerana orang yang turut jalan Allah ni tak ramai. Orang yang betul-betul berada di atas jalan Allah ni tak ramai. Sebab apa? Sebab Nabi menegaskan bada'al islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang, makna tak ramai. Nabi seorang yang bawa. Lepas tu 2-3 orang sahabat ikut dia. Hijrah pergi ke Madinah. Bawa apa? Bukan bawa diri, bawa iman, bawa agama tu. Lari. Pasal nak jaga tu. Kan? Kemudian berkembang. Dah ramai pula, elok Nabi mati. Ada yang beriman itu pun murtad. Nampak tak? Murtad. Kenapa? Kerana iman ni tabiat dia mesti di brainwash, dicuci. Mesti orang kata apa, diuji. Mesti diuji. Dia hanya layak duduk pada orang-orang yang ikhlas betul. Iman ni dia hanya layak duduk pada orang yang ikhlas betul. Kalau orang tu tak ikhlas, dia akan selerak. Dia akan selerak. Itu kita mengajak kita abang betul. Siapa dah larat tunggu. Siapa dah tak larat tunggu pindah habis. Kalau kita duk kira nak ambil hati orang, kita dengan Allah selerak. Kita dengan Allah selerak. Dengan kita duk jaga. Dah pedar lah kita pun. Bukanlah kita tahu mana sangat. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita kena habaq, kena habaq. Kalau kita tak habaq, kita takut dengan hadis Nabi kata man katama ilman yuljamu bilija minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Ta'ala akan hunggai dia dengan api neraka. Dan Allah Ta'ala pesan kepada Rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu. Kalau hang tak sampai, siap. Kenapa? Kan? Cuma kaedah menyampaikan itulah macam-macam lah. Ada orang yang tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita ni ada hak pasien tu. Kan? Ada? Hei! Ada hak pasien tu pada. Macam-macam lah cara. Itu seni orang lah. Kan? Dia pasien lagu tu lah. Kan? Lagu tu lah. Iyattabi'una illa dhann. Pasal apa Allah kata orang yang kebanyakan ini kalau kamu turut dia akan menyesatkan kamu? Siapa? Sebab Allah kata iyattabi'uni, tidaklah mereka itu mengikut illa dhann. Syak wasangka katanya. Syak wasangka katanya. Dan wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu sebenarnya adalah pendusta-pendusta. Yakhrusun, saya cek tengok dalam kamus al-khars ni dia lebih kurang macam tandan. Banyak kita tandan kurma, bisa tengok tandan kurma macam tandan pinang lah. Kan? Kan? Hak kita boleh makan hak mana? Kurma tu lah. Tandan tu tak ada lagi orang makan. Rebus buat ubat kot boleh kot. Tak tahulah.
Tapi yang cantiknya mana? Tandan tu. Cantik. Cantik tandan. Tandan kurma. Tandan. Kita panggil apa? Mayang lah. Sebut tandan tak apa nak ni. Tadi ni orang KL tahulah Muhammad. Tandan. Mayang. Mayang kurma. Mayang nyok. Mayang pinang. Mayang pinang cantik. Kan? Yang saya tahunya mayang kurma ni Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia guna untuk tibai penzina. Pasal apa? Pasal penzina tu sakit. Tak sakit. Kalau cara tibai dengan hak tu mati terus. Kan? Jadi dia guna mayang kurma. Dia bilang-bilang benda tengok ada 50 mayang. Maknanya pak sekali 50, pak dua kali 100. Sudah pergi. Umar bin Al-Khattab. Allahu Akbar. Al-Khars. Ini apa dia? Mayang tu. Mayang kita panggil mayang lah. Bukan tandan. Mayang. Sebut. Tandan pun tandan lah. Tandan pisang. Kan? Mayang pisang. Mayang. Dia cantik. Tapi yang tu orang tak makan. Kan? Ambil pisang, batu hak lain. Tak. Tak pakai. Itulah ibarat dia. Orang duk hiasi percakapan duk lagu ni lah kita lama dah buat lagu ni apa. Tu hiasi. Cantik lah kan nampak kan elok benda ni. Kan? Allahu Akbar. Illa yakhul zan saja. Syak sangka. Tidak kenapa? Kerana tidak ada hujjah yang tepat yang datang daripada Al-Quran dan sunnah pun terhadap amalan-amalan yang mereka kerjakan. Tapi benda-benda tu yang menjadi orang kata yang menjadi keseronokan yang dalam masyarakat kita yang agak sukar kita nak basmikan benda-benda khurafat, benda-benda yang tahyul dan sebagainya. Kenapa? Kerana benda tu dihiasi. Duk rasa macam okey bah, elok bah, bagus bah. Kan? Biasanya orang yang duk rajin reka benda-benda ni orang pencin, Maman, depa pandai. Depa bijak, depa bekas engineer, bekas pencin-pencin lah sakan-sakan kan. Bila depa mari jemaah depa pasal kosong, depa duduk kerja dalam pejabat, malah depa kerja merancang ya. Bila depa mari dalam masjid depa kena rancang juga. Dulu mana ada kita tengok pada lepas pada bagi salam, mula depa salam jerit salam kan. Kok belah kita ni tak ada kan. Dia selek dalam. Benda tu bukan kata kita nak ni sangat, tapi benda tu tidak ada petunjuk. Bila tak ada petunjuk tak payahlah kita nak buat lah. Tak ada petunjuk kita tak payah buat. Tapi takut apa? Takut nanti benda tu dia jadi satu kewajipan. Kalau tak buat dia jadi pelik pula. Padahal hak agama tu patut kita julang. Kita kenalkan benda-benda yang diperkenalkan oleh Nabi. Kita angkat yang tu. Kan? Macam dalam sembahyang lah. Lepas pada sembahyang ramai kita mengaji kan. Astaghfirullah. Kan? Hak tu ya. Tapi kan elok kalau kita baca bagi panjang sikit. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan boleh bagus benda tu panjang banyak lagi. Ada sifat Allah dan nama Allah tu. Tapi ada petunjuk ada daripada Nabi. Itu persoalannya. Adakah kita merasakan apa yang kita buat ni lebih bagus daripada yang Nabi tunjuk? Satu, adakah Nabi tak erti? That is a problem. Not a problem but a big problem. Ni adalah masalah besar yang kita nak kena fikirlah. Kita tak erti apa ni, tak mengaji ni kita betul. Lalah kali benda tu jadi budaya dalam kehidupan kita. Kita tak boleh tinggal dah, melekat sebati dalam diri kita. Ya kan? Macam cerita kita ni dah duduk biasa dah. Lepas pada subuh ya kena pergi duduk di kedai kopi. Salah lah, tak salah. Tapi dia tak boleh dah. Bini kita tak kira bang lepas subuh pergi beli ikan tak ada rumah. Kita duduk biasa duduk pergi bang di kedai kopi. Pam. Tengok jam pukul 10 dah. Jadi masya-Allah lah. Hak mana yang lebih wajib lagi? Kan? Jadi kita dah ni dah. Contohlah tu contoh. Mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Itulah. Inna rabbaka huwa a'lamu
man yadhillu an sabil. Allah Taala lebih mengetahui siapa yang tersesat daripada jalan. Allah lebih mengetahui. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yakni Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maka sebab itulah ayat yang 111 ni nak menuntut kita supaya apa? Selalu minta supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita pada hidayah, petunjuk, dan minta juga dalam masa yang sama supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kesesatan. Minta pada Allah. Sambil-sambil kita cari, sambil-sambil kita minta. Dia macam kita duk cari makan juga lah, cari rezeki juga lah. Walaupun kita duk buat benang, gedebung, minta kena minta. Kita usaha yang nak bagi siapa? Allah. Jangan kita duk buat megah, kita duk puasa aja, aku guna baja bagus, racun bagus, sahih dah bagus dah. Tak tentu. Kan? Dia naik elok padi, Allah hantar mari ribut. Rebah habis. Kan? Mesin padi masuk nak kena merangkak. Mesin padi bukan pasal merangkak. Pas kena layak. Ambil kena berkedak dah. Dia tak ambil dah, dia pijak La haula wala quwwata illa billah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Itu kita kena minta, Allahumma hdina bihadika wansurna bi'aunika. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk dengan petunjuk Engkau, dan bantulah kami dengan bantuan Engkau. Minta Allahumma hdina bihadika wansurna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti awal.